Puak-puak saingan berpecah di Iran ketika kapal Indo-Amerika Syarikat yang kembali ke Teluk dan pertikaian yang tersembunyi di sebalik ucapan perpaduan kini didedahkan secara terbuka di media. Ini adalah dendam. Apa itu dendam? Mengapa rakyat kita meluahkan seruan yang begitu besar ini? Rakyat mahu mempertahankan dan melindungi diri mereka sendiri. Jika anda kata kita harus menuntut hak-hak tersebut, kita harus melepaskan kesedihan kita. Harta paling besar dan paling berharga bagi rakyat kita adalah pemimpin kesayangan mereka. Pada masa kini, hak rakyat ini adalah untuk melindungi dan mempertahankan kedudukan itu, harta besar itu, dengan membalas dendam. Dan adalah tanggungjawab para pemimpin untuk memantau dengan teliti seluruh proses ini. Membalas dendam adalah hak rakyat dan tanggungjawab para pemimpin. Di satu pihak ialah Masoud Pezeshkian, Mohamed Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi dan para perunding yang cuba mendapatkan semula memorandum dengan Washington, mengurangkan tekanan ketenteraan dan menghalang serangan lain dari Israel. Di pihak satu lagi ialah Said Jalili, ahli parlimen yang berkait dengan kumpulan pedari dan golongan agama yang menjadikan pengebumian Ali Khamenei sebagai pentas untuk membalas dendam. Krisis ini menjadi semakin berat pada hari Jumaat 10 Julai 2026. Kenapa? Kumpulan USS Abraham Lincoln beroperasi di Laut Arab berhampiran Teluk Oman. Sementara itu, pesawat pengisi minyak Amerika Syarikat kembali dilihat di kawasan tersebut. Pada masa yang sama, para perantara dari Qatar tiba di Teheran untuk cuba menyelamatkan rundingan. Trump mendesak agar satu penyelesaian dicapai supaya Selat Hormuz kekal terbuka. Tetapi beliau juga berusaha mengelakkan Israel daripada menyerang secara bersendirian dan memusnahkan jambatan diplomatik terakhir. Iran telah mengebumikan pemimpin lamanya, tetapi belum menamatkan perang dalaman untuk menguasai rejim. Kekuatan Amerika berada di laut, diplomasi berjalan di Teheran, dan sistem itu sendiri sudah tidak mampu bercakap dengan satu suara. Apa yang sedang memecah belahkan kuasa di Teheran? Mengapa Abraham Lincoln marah sekarang? Bagaimana Trump akan menahan Israel dan kumpulan pembalas dendam? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Institut Tentera Laut Amerika Syarikat telah mengesahkan kehadiran kapal Indo itu dalam kemas kini mereka pada 7 Julai tanpa mendedahkan lokasi yang tepat. Penjejakan bebas yang didedahkan pada hari Jumaat ini menunjukkan pergerakan ke utara menuju ke Teluk Oman. Kehadiran kapal itu menunjukkan bahawa Washington mengekalkan kuasa udara dan laut yang mencukupi untuk bertindak balas dengan pantas, melindungi laluan maritim dan mengekalkan tekanan ke atas Teheran. Pergerakan udara mengukuhkan lagi tafsiran ini. Pesawat pengisian bahan api Amerika Syarikat telah direkodkan melakukan operasi berulang kali di Selat Hormuz dan kawasan berdekatan. Pesawat-pesawat ini memanjangkan masa penerbangan jet pejuang dan pesawat pengawasan, tetapi tidak mendedahkan dengan sendirinya misi apa yang sedang dijalankan. Hipotesis yang paling banyak disebut ialah sokongan kepada perlindungan trafik maritim dan operasi pengiring di sekitar selat di mana serangan ke atas kapal dagang telah membatalkan memorandum dan menyebabkan Trump membenarkan tindakan baru terhadap sasaran Iran. Letupan terbesar ketika ini, ia bersifat politik. Memorandum yang ditandatangani pada 17 Jun telah membuka pertikaian yang jelas antara pihak yang bersedia berunding dan pihak yang menuntut pembalasan. Pezeshkian dan Ghalibaf mempertahankan dialog kerana rejim perlu meringankan sekatan, memulihkan pendapatan dan menghalang satu lagi siri serangan. Ahli kumpulan Paidari menuduh kedua-duanya mendorong perjanjian yang bertentangan dengan warisan Ali Khamenei. Ada yang sampai memanggil memorandum itu sebagai satu rampasan kuasa terhadap kedudukan bekas pemimpin tersebut. Pergaduhan ini bukan mengenai demokrasi atau kebebasan untuk rakyat Iran. Ini adalah pertikaian tentang kaedah mana yang lebih baik untuk memelihara Republik Islam, berundur untuk terus hidup atau menyerang untuk cuba membina semula ketakutan yang telah hilang. Said Jalili menyingkatkan terkena selepas upacara di Mashhad.
Wakil pemimpin tertinggi dalam Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menyatakan bahawa membalas kematian Ali Khamenei adalah hak negara dan tanggungjawab pihak berkuasa. Wakil Galilei adalah antara tokoh paling kuat dalam kumpulan yang menentang pemberian konsesi kepada Amerika Syarikat dan merupakan pesaing lama kepada Pezeshkian dan Galibaf. Ucapannya bukan sekedar penghormatan semasa upacara pengebumian. Ia secara langsung menyasarkan para perunding kerana menganggap sebarang pengunduran sebagai satu pengkhianatan kepada kepimpinan lama. Ahli Parlimen Ali Kezrian juga cuba memisahkan rundingan daripada dendam. Beliau menyatakan bahawa memorandum itu tidak menamatkan tuntutan ke atas kematian Khamenei dan bahawa demonstrasi semasa pengebumian menunjukkan tekanan untuk membalas dendam. Rumusan itu berbahaya untuk para perunding. Ia membolehkan puak radikal menerima perbincangan sementara dan pada masa yang sama terus mempertahankan serangan baharu. Ini menjadikan sebarang perjanjian sebagai gencatan senjata yang rapuh, bergantung kepada rejim yang berpecah dan pemimpin baharu yang masih belum muncul di hadapan rakyat. Ali Khamenei telah dikebumikan di Santuari Imam Reza di Mashhad selepas seminggu upacara yang diadakan di Iran dan Iraq. Realizadas no Irã e no Iraque. Penghormatan diteruskan walaupun selepas pengeboman baharu dan digunakan oleh golongan radikal untuk menuntut tindakan balas terhadap Trump dan Benjamin Netanyahu. Mojtaba Khamenei yang dipilih sebagai pengganti terus tidak hadir. Ketiadaan ini memberi lebih banyak ruang kepada Jalili, para komander pengawal revolusi dan kumpulan-kumpulan agama yang cuba bercakap bagi pihak kepimpinan baru. Sementara puak radikal membakar suasana penggebumian dengan seruan balas dendam, para perunding dari Qatar tiba di Tehran dengan koordinasi bersama Amerika Syarikat. Qatar, Pakistan, Turki, Mesir dan Arab Saudi telah mengambil bahagian dalam rundingan untuk menghalang perluasan perang yang seterusnya. Keutamaan Washington adalah untuk membuka semula dan menstabilkan laluan maritim tanpa menyerahkan kuasa kepada Iran untuk menentukan sendiri siapa yang boleh lalu dan berapa bayaran yang dikenakan. Trump juga cuba menahan Israel. Laporan yang dikaitkan dengan pihak berkuasa Israel menunjukkan bahawa kerajaan Amerika Syarikat menentang tindakan ketenteraan baharu oleh Israel pada masa ini. Pendekatan ini selari dengan keputusan terdahulu oleh Presiden yang pernah meminta Netanyahu supaya mengelakkan tindakan balas yang boleh memusnahkan rundingan. Netanyahu secara terbuka mengakui bahawa terdapat perbezaan pendapat sekali-sekala mengenai Iran, walaupun beliau berkata kedua-dua kerajaan masih sehaluan dalam isu-isu utama. Israel tidak mempercayai memorandum itu dan bimbang Teheran akan menggunakan jeda tersebut untuk menyusun semula pasukannya. Washington bimbang serangan Israel akan memberikan alasan yang dicari oleh golongan radikal Iran untuk meninggalkan dialog. Ancaman baru yang datang dari Teheran meningkatkan risiko ini. Semakin ramai ahli parlimen dan golongan agama bercakap tentang balas dendam yang tidak dapat dielakkan, semakin besar tekanan di dalam Israel untuk mengambil tindakan pencegahan. Kerajaan Israel telah pun mengisytiharkan bahawa mereka terus bersedia untuk menyerang semula Iran dengan kekuatan yang lebih besar sekiranya mereka mengesan ancaman secara langsung. Kemungkinan ini menjelaskan mengapa Trump cuba mengawal Netanyahu sambil mengekalkan kapal Abraham Lincoln dan pasukan lain berhampiran kawasan tersebut. Diplomasi tanpa kekuatan akan diabaikan oleh Teheran. Kekuatan tanpa kawalan boleh membawa perang kembali ke tahap yang paling berbahaya. Perhatian juga telah sampai ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dalam satu mesyuarat yang dipenuhi dengan serangan lisan, wakil Iran menegur Duta Amerika Syarikat Mike Waltz supaya lebih beradab. Saya hanya ada satu perkataan. Saya menasihatkan wakil Amerika Syarikat supaya beradab. Ia akan lebih baik untuk Anda dan negara yang Anda wakili. Terima kasih. Waltz menolak teguran itu dan membalas dengan menuduh rejim membunuh dan memenjarakan rakyat yang menuntut kebebasan. Wakil Amerika Syarikat meminta untuk bercakap bagi membuat kenyataan baharu. Sejujurnya, saya tidak akan melayan perkara itu dengan satu lagi jawapan, terutamanya memandangkan wakil ini berada di sini dalam badan ini sebagai wakil. Rejim yang membunuh puluhan ribu rakyatnya sendiri dan memenjarakan ramai lagi
hanya kerana mereka mahukan kebebasan daripada kezaliman rejim itu. Terima kasih Tuan Presiden. Pengge Bumian, bekas pemimpin, telah selesai di Mashat, tetapi kepimpinan baru masih belum menampakkan wajah di hadapan negara. Dalam kekosongan inilah, kapal Indo-Amerika Syarikat mara di sekitar Teluk dan para perantara bergegas untuk menghalang keputusan yang mungkin diambil bukan oleh kepimpinan yang bersatu, tetapi oleh pihak yang berjaya menguasai ketakutan, jalanan dan senjata terlebih dahulu. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.